Maka tak sah kita sewakan tanah pada orang untuk tanam tanpa kita tahu jenis tanaman tu apa. Jadi kalau nak sewakan tanah untuk tanam tanaman, si penyewa mesti terangkan tanaman apa yang dia nak tanam. Kalau tak terangkan, maka hukum tak sah. Sebab ada orang dia nak sewakan tanah sekejap je. Jadi kalau macam tanaman kontan, jagung, sayur-sayuran, jadi dia bagilah, okeylah, tak ada masalah. Tapi kalau nak tanam sawit, dia tak bagi. Sebab apa? Sebab 3-4 tahun nanti mungkin nak ambil balik tanah tu. Jadi kalau sewa tanah, kita kena bagi tahu. Itu yang pertama. Yang kedua, li'anna asal mazru'at ala ardiyah talifu min naw'in ila naw'. Kesan daripada tanaman tu berbeza satu tanaman dengan satu tanaman yang lain. Jadi orang tanam pokok sawit contohnya. Kesan pada tanah tu tak sama macam orang tanam pokok pisang. Jadi sebahagian tanaman boleh memberi kesan pada tanah. Semua tanaman bila tanam akan menyebabkan struktur tanah tu berubah. Jadi sebab tu tuan tanah mesti tahu tanaman apa yang nak ditanam supaya dia tahu apa risiko terhadap tanah dia. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi abana al-ibad manhaj tarbiyati fil Qur'anil Majid wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad alladzi ba'athahu Allah li-islahi wa ta'dib wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Jadi alhamdulillah, jutaan kesyukuran kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya kita dapat bersama-sama berkumpul pada malam ini. InsyaAllah kita akan teruskan perbincangan kita dalam bab muamalat yang kita bincang, kita ambil daripada kitab Fiqh Manhaji. Jadi kita telah sampai bab sewaan ataupun upah, ataupun dalam bahasa Arab dipanggil ijarah, yang kita dah sebutkan beberapa kali. Ijarah ini dua, kalau diterjemah dalam bahasa Melayu ada dua. Yang pertama berkaitan dengan sewaan, yang kedua berkaitan dengan upah. Jadi kita dah sampai ke rukun yang ketiga, iaitu manfaat. Daripada rukun ketiga tu, manfaat, apa manfaat? Syarat-syarat manfaat. Kita dah bincang 3 syarat. Hari ini kita masuk syarat yang keempat. Okey. Asyartu rabi', syarat yang keempat, alla yakuna fil manfaati istifa'a 'ainin qasdan. Bukanlah manfaat tu daripada sewaan untuk mendapatkan barang dengan niat untuk mendapatkan barang tersebut secara sengaja, untuk mendapatkan barang tersebut. Sebab dalam sewaan yang kita miliki adalah manfaat. Kita tak miliki barang tersebut. Barang tersebut bukan milik kita. Jadi bila kita sewa rumah, kita hanya memiliki manfaat untuk menggunakan rumah tersebut. Jadi kita tidak memiliki rumah tersebut. Sebab tu kalau kita sewa sesuatu barang untuk mendapatkan barang tersebut, ataupun sebahagian daripada barang tersebut, ataupun apa-apa yang terhasil daripada barang tersebut kita nak dapat dan penggunaan itu habis, maka sewa itu tidak sah. Saya ambil satu contoh tuan-tuan yang popular di tempat kita. Saya nak tanya tuan-tuan, ada orang bila musim buah dia memajak pokok, betul? Pajak pokok. Pajak pokok tu maksudnya apa?
Pajak tu maksudnya apa? Kita beli pokok? Tak. Kita sewa pokok? Maksudnya apa tuan-tuan? Saya nak tahu. Kalau kita kata kita pajak pokok tu bermaksud kita beli hasil pokok tu. Beli hasil yang akan datang. Betul? Hasil tu belum ada lagi. Cuma kita tengok, ni pokok ni dah bunga banyak ni. Mesti banyak. Kita deal dengan tuan punya pokok. Saya nak pajak pokok ni satu musim. Berapa tuan nak bagi saya? Jadi tuan tu kata RM3,000. Kalau kita gunakan akad jual beli, maka akad jual beli kita tidak sah. Sebab apa tak sah? Sebab syarat jual beli, barang yang kita nak beli mesti pasti apa barangnya, jumlahnya berapa. Kita kata kita nak beli buah, masih bunga lagi, buahnya berapa banyak. Tidak disyaratkan kita tahu timbangan tuan-tuan, tak. Kalau saya tengok pokok rambutan, buah rambutan dah ada merah, satu pokok saya nampak lebat. Saya tengok kira kanan, okey, saya nak beli semua buah rambutan ni dengan harga RM50. Setuju? Sah tak? Sah. Sebab apa? Sebab kita nampak jelas, tidak ada gharar, tidak ada kesamaran. Tapi benda yang belum ada tuan-tuan, yang kita tak nampak hasilnya macam mana, dipanggil jual beli yang tak pasti. Jadi jual beli yang tak pasti ni ada gharar, ada kesangsian, ada ketidakpastian. Jadi hukumnya tidak sah. Itu pertama kalau kita kena jual beli. Sebab apa? Sebab kita bayar sesuatu benda yang kita tak pasti dapat apa. Tak boleh. Dalam Islam tak boleh. Kita nak bayar, kita mesti pasti apa. Kalau ada orang buat box misteri, 1, 2, 3 box. Jadi tuan bayar, tuan buka lah mana-mana box, tuan akan dapat barang box, tapi dengan syarat kami tak bagi tahu apa barang box tersebut, maka jual beli tersebut tidak sah. Sebab apa? Sebab kita beli barang yang kita tak pasti. Itu yang pertama. Kalau kita terjemah pajak pokok ni sebagai sewaan pokok, biasa kita sewa pokok lah kan, pun tak sah juga. Sebab apa? Sewa ni mestilah kita hanya menggunakan barang tersebut tanpa menghabiskan barang tersebut. Saya sewa rumah, saya pakai rumah tu, saya tak habiskan rumah tu. Saya sewa kereta, saya pakai kereta tu tak habis. Kita hanya ambil manfaat sahaja. Tapi kalau kita sewa pokok, kita ambil buah dia. Itu bukan sewa tuan-tuan. Sebab sewa hanya mengambil manfaat, bukan mengambil zat daripada benda yang kita sewa. Pun hukumnya tidak sah. Senang cerita, pajak pokok kalau buahnya belum jadi. Dalam kitab dia kata qabla buduwi salahihi. Sebelum jelas salah, boleh guna buah tu dah boleh digunakan. Kadang-kadang ada buah dia dah okey dah, cuma kita tak petik, kita biar. Kan? Sebelum boleh guna ni, maka tidak sah untuk kita beli buah tersebut. Terutama dengan kaedah pajakan. Sebab apa? Sebab bila ada gharar, boleh menimbulkan pergaduhan. Tuan-tuan, hukum hakam yang Allah SWT letak semua untuk masalah kita. Allah tak kesan apa-apa tuan-tuan. Betul tak? Kita ikut, tak ikut, sedikit pun tidak memberi kelebihan atau kekurangan pada Tuhan. Tak ada. Sedikit pun tidak memberi kelebihan atau kekurangan pada Tuhan. Tapi Tuhan tetapkan hukum ini untuk masalah kita. Sebab apa? Tuan-tuan bayang. Kalau pajak tak jadi masalah, tak apalah tuan-tuan. Kita ni tuan pokok contoh. Biasanya pokok kita setahun, satu pokok tu boleh 30 kilo buah durian. 30 kilo buah. Tiba-tiba tahun kena pajak tu 200 kilo tuan-tuan. Sakit tak hati kita? Sakit hati ya? Sebab kita rugi. Sakit hati. Jadi akan timbul tak pergaduhan? Akan timbul tak tidak puaskan? Ya, akan timbul. Ataupun pokok tu biasa 30 kilo. Ini bagi pihak yang majak pula. Saya pajak pokok contoh.
Tanya tuan pokok, biasa berapa? Satu musim biasa 30 kilo. Saya pun pajak saya bayar. Tiba-tiba tahun tu 10 kilo je. Terananya tak saya? Saya puas hati tak tuan? Saya tak puas hati. Sebab tu akad yang gharar ini diharamkan di dalam Islam. Tuan-tuan kalau ada kebun pokok durian, jangan marah saya pula. Saya pernah lepas habis kuliah orang kejar saya, "Ustaz, saya ni ada Ustaz." Oh, sudah. Dah. Lepas-lepaslah tuan-tuan, moga-moga Allah ampunkan kita. Tapi akan datang ni kita betulkanlah. Jangan pajak. So, dia tempah. Tempah boleh tak? Boleh. So, dia tempah. Durian kita berapa? Nanti musim nanti aku nak tempah 30 kilo. Dengan harga sekian-sekian. Biasanya ada, boleh tuan-tuan. Tempahan tidak menjadi masalah. Tapi tempahan ada syarat-syaratnya juga. Kena bayar penuh dan sebagainya. Kena belajar bab salam. Bab tempahan. Jadi kita boleh guna cara yang lain. Supaya kita bermuamalah, kita berniaga mengikut syariat Islam. Sebab tu tuan-tuan, sebelum menjepuri apa-apa perniagaan, tuan-tuan tengok dulu. Dalam perniagaan ni, akadnya apa? Apa bab yang aku kena belajar? Kita wajib tak kuasai satu kitab ni tuan-tuan? Sebelum niaga wajib tak kuasai satu kitab ni, kitab muamalat ni? Semua sekali wajib tak? Tak. Yang wajib apa? Yang wajib yang kita nak buat. Tuan-tuan nak berlabur, sebelum melabur ngaji dulu. Muamalat bab pelaburan. Tuan-tuan nak menyewakan rumah sebagainya, belajar dulu. Bab sewaan, cukup sekadar apa yang kita nak beramal ni. Yang lain tak wajib kita belajar. Bukan wajib fardu ain kita belajar, tapi kalau kita nak masuk dalam satu perkara tu, kita wajib belajar tuan-tuan. Jangan meremeh-remehkan perkara ini, sebab takut kita bia sebahagian sudut, satu sudut kita masih meneruskan perkara-perkara yang melanggar syariat Tuhan. Baik. Fala tasihhu ijaratul bustan. Tengok. Dalam kitab ni contoh sebut maka tidak sah sewa kebun untuk dapat hasil kebun. Saya sewa kebun untuk dapat hasil kebun. Samalah, sewa pokok untuk dapat hasil pokok, tak sah. Wala syah li istifai sawfiha aw labaniha aw nitajiha. Dan tidak sah sewa kambing. Sewa kambing untuk mendapatkan bulunya. Sewa kambing untuk kita potong bulu, kita sewa. Ataupun untuk dapatkan susu. Saya sewa kambing susu awak selama sebulan. Ataupun hasilnya. Hasilnya nitajiha. Hasilnya pun tak sah. Li'annal aslaf fi aqdil ijarati tamlikul manafi'. Sebab asal bagi akad sewaan ini adalah pemilikan manfaat. Asalnya kita nak memiliki manfaat. Manfaat, bukan nak memiliki barang tersebut. Jadi tak boleh. Kalau kita belajar mudah tuan-tuan. Dia akad ni tak boleh ni. Tak boleh, tak semestinya kita tak buat. Betul tak? Kita fikir akad apa yang sesuai. Ada orang dia cukup inti. Bila kita kata macam tu, ustaz ni maksudnya kita cuba monopoli, manipulasi hukum daripada haram jadi halal lah. Dah. Kita membetulkan hukum daripada haram jadi halal. Itu Nabi ajar. Satu hari Bilal bawa kurma. Jumpa Nabi, nak bagi hadiah kepada Nabi. Bilal bawa kurma bagi Nabi. Nabi ni kurma. Nabi pelik. Sebab tahu Nabi, Bilal ni tak ada kurma yang mahal. Kat rumah Bilal kurma murah-murah. Bilal orang susah tuan-tuan. Nabi tanya Bilal, mana kau dapat kurma ni? Kurma mahal ni kau dapat? Tadi aku tukar kurma. Aku ada, saya tak ingat jumlahnya berapa. Katalah 2 gantang. 2 gantang kurma murah yang aku miliki, aku tukar dengan 1 gantang kurma yang mahal. Nabi kita tak boleh, itu riba. Sepatutnya engkau jual dulu kurma engkau 2 gantang, ambil duit, kemudian dengan duit tu engkau beli balik kurma yang mahal tu.
Nabi ajar tuan-tuan. Ini bukan hilah. Ini bukan hilah yang membenarkan perkara haram jadi halal. Tak. Ini membetulkan akad yang salah jadi betul. Jadi bukan kita manipulasi. Bukan. Bukan. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan berniaga, tuan-tuan akan jumpa macam-macam perkara yang kadang-kadang meragukan. Saya pun pernah hadapi tuan-tuan. Rakam, tak apa. Sebab kita buat bukan benda salah. Ada orang dapat satu kerja tuan-tuan. Satu kerja. Dia dapat satu projek lah kerja. Tapi syarikat dia, dalam SSM ni, kita daftar. Bila kita nak urusan jual beli kita, kalau berkaitan dengan tender dan sebagainya yang rasmi, dia akan ikut apa yang ada dalam SSM kita. Maksudnya kalau SSM kita tak ada benda tu, kita tak boleh lagi. Kita kena pergi SSM tambah, barulah akan lulus. Tapi dah terlajak ambil dan dia tak ada. Ni pun tanya saya, kebetulan syarikat saya ada satu syarikat yang ada perniagaan tu. Tanya, macam ni lah Ustaz, saya guna syarikat Ustaz untuk urusan projek ni, kan? Nanti saya bagi Ustaz 20%. Saya tanya 20% untuk apa? Banyak tu, saya tak buat apa-apa. 20% untuk apa? Kan, 20% untuk apa? Saya kata saya tak nak ambil 20%, saya nak ambil 10% je. 10% disebabkan kerja saya. Sebab saya yang kena buat quotation, saya yang kena hantar, saya yang kena ni. Tapi kerja dia buatlah tuan-tuan. Cuma proses untuk dapatkan tu, dokumen ni kita siapkan. Jadi saya ambil upah saya 10%. Setuju? Tak ada masalah. Upah tak ada masalah. Kan? Tapi kalau kita ambil, sebab apa nak ambil? Tuan-tuan jelas tak? Bukan nak ajar tuan-tuan, bukan. Maksudnya benda tu asalnya halal kalau akad ni betul. Awak buat suruh saya ni, nak bagi saya ni untuk apa? Untuk apa? Kan? Jadi kalau upah kerja saya terpaksa ambil cek, saya kena masuk dalam bank, saya kena tunaikan cek, kan? Banyak benda saya kena buat, kan? Kan? Jadi perkara seperti itu tidak menjadi masalah. Baik. Kalau kita tak pasti, bahaya. Takut kita terlibat dalam riba pertama, gharar kedua, rasuah ketiga. Jadi ini benda yang bahaya tuan-tuan, benda yang bahaya. Baik. Sambung. Lianna hadha fil haqiqah istikhlal la intifa'. Sebab perbuatan kita sewa kebun tu untuk dapatkan hasil, realitinya kita nak menggunakan sampai habis. Istihlak ni benda yang kita pakai boleh habis. Contoh air ni istihlak. Kalau saya istihlak, maksud saya minum air ni habis. Saya tak panggil saya ambil dalam bahasa, tak panggil saya mengambil manfaat daripada air. Dah, saya telah menggunakan air ni sampai habis. Tapi ini cawan ni saya letak air dalam dia, saya panggil intifa. Jadi ini boleh sewa. Cawan ni boleh sewa. Sebab apa? Sebab lepas saya gunakan cawan ni, berkurang tak cawan ni tuan-tuan? Tak. Tapi air ni saya boleh tak sewa? Saya tak boleh sewa air ni. Sebab apa? Sebab air ni bila saya guna habis. Itu maksudnya. Baik. Itu kalau kita menyewa memang dengan tujuan tu. Dengan tujuan untuk menggunakan manfaat tersebut. Fa idza tadammana aqdul ijarati istifa'a manfaatin tab'an la qasdan jaza. Tapi kalau bila kita bukan berniat untuk mengambil manfaat, itu bukan niat asal kita. Cuma ada benda sampingan. Benda sampingan yang kita dapat ambil daripada tempat tersebut, maka diharuskan. Contoh, kama sta'jaral mar'atu lil hadana wal irda. Kita upah wang untuk
Kita upah wang untuk jaga anak kita. Dalam masa yang sama, dia susukan anak kita. Jadi itu tidak mengapa. Walaupun akad kita tadi adalah akad hadanah untuk jaga anak. Sebab dia mengikut. Dia bukan asas. Budak tu nangis susukan. Tidak menjadi masalah. Awli irda' faqat. Irda' ni satu perkara yang special lah. Sebab irda' kalau ikut dia bukan intifak, dia istihlak tuan-tuan. Betul tak? Kita bagi anak kita pada orang tu susu. Kita bayar dia untuk apa? Sebab dia bagi susu anak kita. Susu tu habis tak? Susu tu habis. Tapi masalahnya special. Sebab apa? Sebab darurah. Sebab darurat. Darurat boleh upah orang menyusukan anak sebab benda tu darurat. Kalau ikut hukum asal tak boleh. Hukum asal tak boleh. Setiap kaedah pasti ada perkara yang keluar daripada kaedah. Sebab kaedah ni dicipta selepas hukum ada. Ilmu fiqah ni tuan-tuan, hukum ada dulu, kemudian baru disusun menjadi dalam kitab kita ni. Baru kaedah-kaedah disusun. Baik. Qala Allah Ta'ala, fa in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahun. Bila kamu menyusukan, bila mereka perempuan itu menyusukan anak-anak kamu, maka berikanlah mereka upah mereka. Jadi darurat, lebih-lebih lagi ada nas dalam Al-Quran, maka tidak menjadi masalah. Contoh yang lain tuan-tuan yang lebih mudah faham. Wa mislu hada law sta'jara daran lisukna. Kalau seseorang itu sewa rumah untuk duduk, walaha hadiqatun fiha ashjarun musamarah. Dalam kawasan rumah tu ada pokok yang ada hasil. Ada pokok-pokok buah yang ada hasil. Boleh tak kita ambil hasil tu? Kalau ikut kaedah yang pertama tak boleh. Sebab apa? Sebab kita sewa. Betul tak? Kita bukan beli buah-buah pokok tu, kita sewa rumah tu. Tapi sebab tujuan asal kita, niat kita bukan nak apa? Nak buah-buahan tu. Tujuan asal kita nak rumah. Pokok-pokok tu hanya sampingan. Jadi kalau sampingan tidak mengapa untuk kita mengambil manfaat daripada pokok tersebut. Li'anna istihlakas samar tabi'un li istifa'il manfa'ah. Sebab dia adalah perkara sampingan bila kita dapat manfaat tersebut. Jadi boleh. Jadi tidak menjadi masalah kalau kita ambil manfaat daripada pokok tersebut. Nanti kalau tuan-tuan kita dekat Berjaya Permai ni, rumah banyak pokok, betul tak? Rumah banyak pokok. Jadi kalau tuan-tuan tengah petik, tuan-tuan sewa rumah, tengah petik pun orang tanya, ini sewa rumah kan? Sewa rumah. Pokok ni, macam mana boleh ambil buah? Kan? Ambil daripada mana? Tuan-tuan beritahu dalam kitab fiqh menhaji. Tuan-tuan beritahu, ada dalam kitab fiqh menhaji. Sebab apa? Sebab ianya adalah sampingan, bukan asas. Kita belajar tak payah sampai alim pun tuan-tuan, tapi tahu hukum kita, murad kita, tujuan kita belajar sebab apa? Untuk tahu, untuk kita beramal sekurang-kurangnya. Itu saya pesan pada pelajar saya, pula peksa. Muka monyok, stres, tak dapat kalau tajuk silibus baru, stres. Saya kata kenapa stres? Banyak sangat ustaz, banyak sangat apa semua, puluh. Saya kata, awak niat belajar pertama, awak nak faham, awak nak beramal. Pertama, dapat cemerlang peksa, itu satu rezeki. Jangan stres sangat. Kalau awak cemerlang peksa, kalau awak tak ingat, tak guna juga. Itu pandangan saya lah, berdasarkan apa yang saya bayar dari guru saya. Jadi begitu tuan-tuan ya. Kadang-kadang bila kita tahu benda-benda macam ni, benda ni basic tuan-tuan, bukannya benda yang dalam, bukan masalah yang susah. Kata subhanallah, alim ustaz. Saya kata bukan alim, sesiapa je boleh baca fiqh menhaji ni. Fiqh menhaji ni ditulis untuk orang awam tuan-tuan. Dan ada terjemahan. Bukan alim. Cuma benda tu kita tak tahu sebab kita nak beramal. Jadi itu je lah. Ya? Jadi kita kena tahu. Baik. Syarat yang kelima.
Asyaratul khamisu min syurutil manfa'ah an takuna ma'lumatan lil 'aqidaini ainan wa sifatan wa qadaran. Kena tahu, dua orang yang berakad ni kena tahu bentuknya macam mana, sifatnya macam mana, kadarnya macam mana. Maka disyaratkan untuk sah sewaan ni ataupun upah ni, pertama al-ilmu bi ainil manfaah. Kena tahu ain manfaah tu kat mana, apa dia. Wa yakunu dhalika bi bayani mahalliha. Kalau sewa rumah contohnya, kita kena tahu tempatnya kat mana. Tak boleh saya sewakan rumah, saya sewakan rumah saya dengan harga RM500, setuju. Dia ni ada 10 biji rumah sewa, rumah yang mana satu, jadi tak sah. Mesti ta'yinkan. Kalau tak ta'yin, tak sah sebab terdapat kesamaran. Kesamaran tentang ain manfaah tu kat mana, rumah tu kat mana tak tahu. Jadi tak sah. Wa kadzalika law qala ajartuka daran duna bayani awsafiha aw isyara ilaiha. Begitu juga kalau kata saya sewakan rumah je, tak terangkan rumah tu macam mana, bentuk macam mana, biliknya berapa, juga tidak sah. Sebab ada kesamaran. Islam tetapkan tidak sah untuk masa siapa tuan-tuan? Kita kata ada untuk masa kita, supaya kita tak bergaduh kemudian hari. Masalah sekarang ni antara perkara yang masalah hotel. Sebab tu tuan-tuan kalau buat homestay, atau kalau tuan-tuan kaya ada hotel, kan? Hotel ni susah beli homestay. Homestay ni biasanya orang bagi gambar yang betul. Betul tak? Hotel ni kadang-kadang bilik dia gambar bukan main. Bilik ni gambar bukan main. Saya ada jumpa hotel kat Sabah pun ni. Harga dia satu malam tak sampai RM200 tuan-tuan. Tapi bilik dia subhanallah, saya tengok, mewah ni. Setahu saya, hotel kat Sabah, Sarawak ni lagi mahal daripada kita, Kuantan ni. Kan? Jadi saya tengok, boleh ni. Udah. Bila sampai, bilik lain. Dalam gambar lain. Sebab hotel ni dia ada macam-macam jenis bilik. Betul tak? Macam-macam jenis bilik. Jadi kalau kita buka hotel, dengan harga tu bilik yang mana, letak bilik yang betul. Sebab betul, queen. Katil queen tu betul. Biliknya tak betul. Sebab bilik luas tuan-tuan. Luas, lantainya lain, nampak mewah. Bila datang bilik sempit. Bilik sempit. Bilik sempit. Jadi perkara seperti ini tidak sepatutnya terjadi. Jadi kalau nak terangkan dalam bentuk gambar, gambarnya mestilah gambar yang betul. Atau seumpama dengannya, sama. Maksudnya kalau hotel tu ada 100 bilik sama, boleh letak gambar tu. Jangan letak apa-apa gambar. Bahaya. Okey. Au isyara ilaiha. Kalau tak boleh gambarkan, macam tunjuk. Tu rumah saya tu. Kat situ. Bagi tahu, ini alamat rumah sewa. Kalau nak datang boleh tengok. Tapi biasanya kita orang Melayu, kalau rumah sewa tak ada masalah, sebab biasanya sebelum sewa kita tengok dulu. Yang masalah apa? Masalah ni bila ambil homestay atau ambil hotel. Hotel. Baik. Wa dzalika anna al-manfa'ata hiya man aqdi fil ijarah. Kita kena pasti manfaat tu tempat di mana, sebab kita akad kita ni tentang manfaat. Jadi kita kena jelas tempat manfaat tu di mana. Jadi tidak boleh tidak, mesti tentukan untuk sahnya akad. Jadi bila mana kita kata manfaat ni, bila mana kita tahu manfaat, laisat syai'an madiyan yumkinu tajsiduhu wa ta'yinuhu. Manfaat ni bukan benda yang boleh kita gambarkan macam mana. Manfaat ni benda yang kita tak nampak. Betul tak? Rumah nampak tuan-tuan. Duduk kat rumah tu tak nampak. Jadi manfaat tu tidak boleh digambarkan. Maka digantikan ustu'idu an dhalika dibayani mahalliha.
digantikan dengan terangkan tempatnya itu di mana. Jadi bila kita terangkan tempat tu, dia menggantikan kita terangkan tentang manfaat tersebut. Mesti jelas ya. Al-ilmu binau'il manfa'ah wa sifatiha. Kita kena tahu jenis manfaat dan sifatnya macam mana. Wa dhalika hina yakunu al-mustajar yakhtalifu an-nas fil intifa'u biha. Fil intifa'i bihi. Ikhtilafan zahiran la yutasamahu bihi adah. Bentuk manfaat ni, tuan rumah, tuan punya barang kena bagi tahu. Kalau barang tersebut biasanya boleh digunakan pelbagai cara. Ada berbagai cara, dan sebagian cara ni orang memang tak bagi biasanya. Orang tak bagi biasanya. Contoh, fala tasihu ijaratu ardin li zira'ah duna an tu'ayina mazru'at allati satudra fiha. Maka tak sah kita sewakan tanah pada orang untuk tanam tanpa kita tahu jenis tanaman tu apa. Jadi kalau nak sewakan tanah untuk tanam tanaman, si penyewa mesti terangkan tanaman apa yang dia nak tanam. Kalau tak terangkan, maka hukum tak sah. Sebab ada orang dia nak sewakan tanah sekejap je. Jadi kalau macam tanaman kontan, jagung, sayur-sayuran, jadi dia bagilah, okeylah, tak ada masalah. Tapi kalau nak tanam sawit, dia tak bagi. Sebab apa? Sebab 3-4 tahun nanti mungkin nak ambil balik tanah tu. Jadi kalau sewa tanah, kita kena bagi tahu. Itu yang pertama. Yang kedua, li'anna asal mazru'at ala ardiyah talifu min naw'in ila naw'. Kesan daripada tanaman tu berbeza satu tanaman dengan satu tanaman yang lain. Jadi orang tanam pokok sawit contohnya. Kesan pada tanah tu tak sama macam orang tanam pokok pisang. Jadi sebahagian tanaman boleh memberi kesan pada tanah. Semua tanaman bila tanam akan menyebabkan struktur tanah tu berubah. Jadi sebab tu tuan tanah mesti tahu tanaman apa yang nak ditanam, supaya dia tahu apa risiko terhadap tanah dia. Kalau faida dzakara musajiru annahu yastajiruha liyadра'a fiha ma yasha'u sahal aqd. Tapi kalau awal dia kata dah, saya sewa, tapi saya nak tanam apa-apa je, tuan tanah setuju, tak ada masalah, maka ketika itu sah akad, li'annahu yuhmalul ala asyar. Sebab itu maksud bahawa seteruk-teruk tanaman pun boleh ditanam di situ. Seteruk-teruk tanaman yang boleh memberi kesan pada tanah pun boleh, tidak menjadi masalah. Jadi kalau seteruk-teruk tanaman boleh, tanaman yang lebih ringan apatah lagi tidak menjadi masalah. Fa idza kanatil manfa'atu al-muradatu mimma la yahtifu an-nas fiha ikhtilafan zahiran yu'addi ila al-munaza'ah sahat al-ijaratu duna bayan nawiha. Kalau manfaat tu yang kita nak tu biasanya manusia tak bertelagah, tidak membawa kepada pertelagahan, maka sah sewaan itu tanpa kita terangkan jenisnya. Contoh, wadhalika kastijari dauri lisukna. Seperti kita sewakan satu bilik untuk duduk. Bilik ataupun rumah untuk duduk. Maka sah sewa tu. Tidak disyaratkan kita kena terangkan siapa yang duduk dengan kita. Saya duduk sini dengan kawan saya. Saya duduk sini dengan isteri saya. Tidak menjadi masalah. Au bayani ma sayad'u fil bait min athatin aw amti'ah. Kita juga tidak perlu terangkan, saya duduk rumah ni, nanti saya nak letak satu peta es, saya nak beli almari. Tak perlu terang. Sebab biasanya kalau rumah sewa, kita bawa barang-barang seperti itu, barang-barang untuk rumah, maka tidak menjadi masalah. Tapi kalau melibatkan perubahan,
Kena bagi tahu. Kalau melibatkan perubahan di rumah sewa tersebut, apa yang kita buat tu melibatkan perubahan, maka kena bagi tahu pada tuan rumah. Contoh, kita nak pasang kabinet. Kabinet tu melekat kat dinding. Kena bagi tahu. Kena bagi tahu. Sebab tu, kalau yang sewakan ni syarikat dan sebagainya, ada dalam perjanjian tuan-tuan, biasanya mereka letakkan seperti mana kita masuk, kita keluar kena macam tu. Tak kisahlah tuan-tuan renovate macam mana, kena macam tu. Sebab tu tuan tengok kadang ada pasaraya nak tutup, betul tak? Sekarang ni ada pasaraya yang tutup, ada tuan-tuan. Apa? Makmur apa? Yang Makmur Gold punya pasaraya apa namanya? Makmur Mat, tak tahulah apa pasaraya, banyak tutup. Jadi tuan-tuan tengok, bila pasaraya tutup, kita tengok ada orang datang renovate kedai itu jadi macam biasa balik. Walaupun bentuk pasaraya itu cantik. Sebab apa? Sebab dalam agreement dia telah letakkan macam tu. Segala perubahan kena kembalikan kepada asal. Sebab tu saya sebelum sewa kedai, saya tanya dulu. Ni kalau saya buat ni, saya kena buka balik tak semua? Kalau saya kena buka balik, saya tak nak sewa. Sebab apa? Saya dah penat, dah banyak duit upah orang untuk renovate. Lepas tu kalau saya kena jadikan macam kedai biasa, saya tak nak. Jadi tuan kadang-kadang tak apa, yang dah renovate tu biarkan. Tak apalah tuan-tuan. Sebab li'anna dhalika mimma yatasamahu an-nasu fihi adatan. Sebab perkara ni biasanya orang tak kisah. Secara adatnya, kebiasaannya orang okey, tak ada masalah. Okey, akan tetapi fa idzan tafa'a biha bihilafil ghalibi wal mu'tadi lam yakun lahu dhalik. Kama idzan tafa'a bid-dari bisina'atin aw tijaratin. Tapi kalau penggunaan tu penggunaan yang luar biasa. Penggunaan yang luar biasa. Tidaklah seperti itu. Maksudnya tak boleh kita tidak terangkan. Kita kena terangkan. Kalau penggunaan itu penggunaan luar biasa, maka penggunaan itu kena dijelaskan. Sebab apa? Boleh timbul pergaduhan. Contoh, tuan-tuan sewa kereta kancil. Kita, tak kisah kita kancil ke wira ke. Tuan-tuan beli kambing 5 ekor dekat Temelur. Sewa kita wira, masuk ke dalam kita. Biasa tak tuan-tuan kita wira tengok kambing hidup? Biasa tak? Tak biasa. Jadi kalau itu yang kita buat, maka kita kena bagi tahu pada tuan punya kita. Saya sewa tapi saya nak ambil kambing hidup tau. Kalau tuan dia kata okey, okey. Kalau tuan kata okey, tak boleh tuan-tuan. Jadi kalau tak terangkan, satu kesalahan. Sebab tidak diterangkan sifatnya apa. Sebab penggunaan kita itu menyalahi adat. Kebiasaan tidak begitu. Okey. Ataupun kita sewa rumah. Tapi dalam rumah tu kita nak buat, rumah tu untuk memasak. Rumah tu nak buat apa? Kita nak buat dapur. Kita nak tak banyak dapur, kita ada restoran, kita ada kedai contohnya kan, kedai, kita tak nak masak kat situ, nak masak kat rumah. Kita pun sewa rumah. Kan? Penggunaan luar biasa. Kita masuk ni risiko pun banyak, tongkes banyak sebagainya. Pakai pula dapur yang ni, kan? Jadi kena bagi tahu pada tuan rumah tujuan kita apa. Atau industri, sewa rumah nak buat tadika. Atau nak buat homestay. Kena bagi tahu tuan-tuan sebab efeknya berbeza. Ataupun kita sewa rumah tapi nak buat kedai makan. Ada tak? Ada. Ada orang buat kedai makan kat rumah. Kalau tuan-tuan tengok dekat Kuala Lumpur, banyak kedai-kedai yang dimiliki oleh orang Cina, dia buka kat rumah. Rumah tu tukar je kedai. Boleh ke? Tak tahu. Dia suruh undang, saya tak tahu. Tapi dia buat boleh je. Tepi jalan besar. Rumah, bawah dia buat kedai. Dia buat kedai makan dan sebagainya. Kita pun sebahagian daripada kita pun dekat sini, saya pernah pergi kedai. Dia buka kedai dalam rumah. Soal boleh tak boleh tu tuan jangan tanya saya. Sebab itu berkaitan dengan undang-undang, saya tahu boleh ke tak. Tapi saya pernah makan. Saya pergi juga. Mana kawan nak bawa ni kat Pekan tu. Dekat dalam kawasan perumahan.
Sedap sini Ustaz makan. Mana ni? Saya tengok ni bukan tempat kedai. Rupa-rupanya dia buka memang kat laman rumah dia. Dia pasang meja, meja. Tapi sebab daging dia sedap tuan-tuan, orang pergi. Walaupun dalam sedap. Kalau kita nak sewa, nak buat macam tu jadikan kedai, kita kena bagi tahu tuan rumah. Sebab apa? Sebab penggunaan kita itu berbeza dengan kebiasaan. Biasanya orang sewa rumah, orang duduk. Orang tak buka kedai makan. Jadi kalau tuan-tuan nak guna untuk kedai makan, maka kena bagi tahu. Okay, saya rasa cukup. Setakat ni kita sambung pada sesi yang seterusnya insya-Allah. Qul qawla hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.